Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari pukul 12 kita sekarang. Kepada semua yang ada di alam maya sana, kan. Jadi sekarang ni kita mulakan bengkel kita dengan bidang 1 dan 2 lah. Jadi saya Dr. Kamarul Arifin Abdul Jalil. Saya tadi Dr. Azizah telah perkenalkan sebagai Ketua Akreditasi Program Pesisir. Kalau di SAFS kan dia kata di pesisiran pantai. Ketua Akreditasi Pesisiran Pantai. Jadi saya diamanahkan untuk share lah. Kita share maklumat berkaitan dengan bidang 1 dan bidang 2. Tadi Dr. Azizah dah perkenalkan semua 7 bahagian ataupun area dalam COPA. It used to be 9 but now it has been reduced to 7. So saya diberikan amanah untuk berkongsi bidang 1 ataupun area 1 dan area 2. Right. First and foremost, sebelum kita masuk area 1 dan 2, apabila kita buat permohonan sama ada untuk akreditasi sementara, dia punya kod itu dikenali sebagai PA, ataupun kita buat permohonan untuk akreditasi penuh ataupun kod dia FA. PA itu partial accreditation, F tu full accreditation. Sudah pasti kita kena isi bahagian A, bahagian B. Saya juga maklum UHAC ada bantu penyedia dokumen untuk bahagian A. Kalau tak silap saya lah. Saya pernah jadi timbalan dekat akademik matematik. And then saya ingat lagi waktu saya masuk pejabat, the first month tu dah kena siapkan DIM accreditation. Waktu itulah IQA baru ditubuhkan. Saya masuk office terus kena buat DIM accreditation. Alhamdulillah, background saya merupakan panel penilaian MQA, so adalah sedikit sebanyak knowledge berkaitan dokumen MQA, tapi sebelum tu tak pernah pun terlibat dalam penyediaan dokumen. Tapi bila saya masuk office sebagai TDA, that was the first time saya terlibat secara langsung dalam memberikan program dokumen untuk akreditasi itu. Dan saya membantulah. Yang terajuk utama dia adalah penyedia-penyedia dokumen daripada setiap pusat pengajian di fakulti kami lah. Waktu itu seingat saya ada 12 program yang kita kena siapkan dalam masa less than 1 month, if I'm not mistaken lah at that time. Alhamdulillah kita manage to do it. Right, and then selepas bahagian A, UHAC bantu, kita ada bahagian B yang sangat penting. Tadi Dr. Azizah pun ada mention, sebelum kita pergi pada bahagian 1, bahagian 2 tadi. Bahagian ni merupakan maklumat umum program. Lately saya notice MQA dia memberi penekanan pada maklumat bahagian B ni. Dalam tugasan yang terbaru saya buat ni, dah 2-3 kali ni, dia ada ruangan khas komen berkaitan dengan bahagian B. Yang dia tekankan, yang pertama berkaitan dengan penamaan program, yang kedua kod NEC, yang ketiga tempoh pengajian program, dan keempat kelayakan masuk program. So kita tengok satu persatu. Kod NEC. Jadi untuk semua program kita perlu letakkan kod NEC yang bersesuaian. Jadi ini kita kena hati-hati sebab kod NEC ini akan berkaitan dengan struktur kurikulum yang kita nak bangunkan lah. Kita. Jadi kalau untuk computer science, kita ada program standard computing. Kita ada 2 je kod NEC, 481, 482. Dan begitu juga dengan program yang lain. Ada NEC kod dia. Jadi saya dah sertakan ni link ni, you all boleh refer nanti kita akan share kita punya slide. Pada manual ni kod NEC yang bersesuaian. Dan ini penting sebabnya kami di IQA, kami akan lantik panel berdasarkan kod NEC yang lantik. If I'm not mistaken, Dr. Azizah dulu pernah mention, kita ditegur oleh MQA. Ni bukan nak buka aib fakulti, kita share kita punya experience kan. Contoh macam fakulti pendidikan, matematik,
Kan, jadi kita contohnya matematik, jadi kita ada dua kat situ. Adakah kita nak ambil pakar pendidikan ataupun pakar matematik? Jadi dia bergantung pada code and isi yang kita declare dalam kita punya dokumen. Jadi choose wisely lah. Kemudian yang kedua berkaitan penamaan program. Of late, penamaan program ni pun merupakan satu isu, right? Jadi kita kena ikut garis panduan penamaan program pendidikan tinggi Malaysia oleh MQA. Previously dia kata ini sebagai dasar, tapi lepas tu dia dah lembutkan sikit dari garis panduan. Before it was dasar. Bila dasar tu kita kena ikut strictly lah. Sekarang ni garis panduan. Ini pun telah disentuh oleh Dr. Azizah tadi. Ini pun ada dimension dalam MQF 2.0. Saya suka mention untuk MQF 2.0 bukan sahaja berkaitan dengan the 5 cluster. Ini bukan kluster tablik ke kluster kayangan, bukan. Ini kluster domain pembelajaran oleh MQF 2.0, kan. Ada 5 kluster selain daripada domain pembelajaran MQF 2.0. Kalau kita baca dengan teliti dalam MQF 2.0 pun ada mention about nomenclature penamaan program. Ini pun saya dah bagi dia punya link. Jadi ini pun sangat penting. Kita ditegur juga oleh MQA berkaitan antara lain, depan dia ada beberapa program. Tadi Dr. Azhar pada mention berkaitan diploma contohnya. Untuk diploma, tak boleh melebihi satu bidang dan kita kena ikut bidang dia. Bidang ni akan ikut refer pada standard program. Kalau macam computing science, kita ada 4 BOK dalam computing science. So dia kena ambil salah satu nama tersebut. Jadi dia tak boleh ada dalam kurungan. Contohnya diploma sains komputer dalam kurungan perangkaian. Tak boleh. Jadi diploma kena ikut bidang dan tidak boleh ada pengkhususan. Jadi kita kena ikut. Jadi saya difahamkan ada beberapa program di UiTM yang perlu buat perubahan ke atas penamaan program agar dia comply dengan... Mana recording? Tidak recording. Ada nak tanya soalan ke? Tiba-tiba ada interframe. Ada. Okay. Ada soalan? Tak ada dah. Tak ada Okay, we have to be quick dah 12 cukup. Kemudian dalam maklumat program juga dia berkaitan tempoh program. Ini pun menjadi satu isu lately juga dalam MQA. Daripada jam kredit bergaduh, nanti kita akan tengok jam kredit bergaduh dan juga tempoh pengajian. Kalau untuk MQA kita tengok satu semester panjang 17 minggu dan satu semester pendek 9 minggu. Kalau betul saya punya pemahaman, saya rasa we are moving into memperkenalkan semester pendek dalam kita punya kurikulum di UiTM. Ini bagi membolehkan kita membuatkan program kita lebih menarik kepada calon-calon pelajar. Contoh macam diploma kan, kita sebenarnya kalau diploma tempoh minimum 2 tahun. Ada IPT di luar sana sudah menawarkan 2 tahun program diploma. Tapi kalau kita ikut sistem semester kita sekarang di UiTM, kita tak sesuai buat 2 tahun sebab kita ada 2 semester panjang, 2 semester panjang, kita tak ada semester pendek. Ini pun ada satu kes, IQA ni kita asyik terima kes saja. Dr. Azizah pening. Dr. Azizah pening sebab MQA dok kemukakan kes-kes. Yang kes ni berlaku sebelum kewujudan IQA lagi. Contohnya ada satu program tu 2 tahun. Dalam masa 2 tahun dia habiskan 90 lebih jam kredit dalam 4 semester, which is a no-no ikut MQA. Sebab apa? Peraturan dia 1 tahun maksimal 3 semester, 1 tahun maksimal 43 minggu pengajian dan 1 tahun maksimal 50 kredit. 50 kredit. Jadi kalau kita punya yang sistem tu satunya untuk habiskan dalam 2 tahun sebab dia nak habiskan dalam 2 tahun 4 semester. Jadi satu semester melebihi 20 jam kredit. Kan? Jadi ini merupakan satu kesalahan lah dekat MQA. Jadi sekarang ni I think mantan TNC yang dulu pun I think sekarang pun meneruskan juga visi untuk memperkenalkan semester pendek. Jadi kita kena take care of this lah. Kalau 1 tahun 3 semester maksudnya 2 semester panjang, 1 semester pendek, dan kita kena pastikan 1 tahun maksimal 43 minggu pengajian dan jam kredit maksimal 50 kredit 1 tahun. Jadi kalau 2 semester panjang 17 minggu, 9 minggu. Kalau 1 semester panjang 2 kredit
2 semester panjang ada 40 kredit, jadi 1 semester pendek mungkin 9 kredit kita buat dekat situ. Right? Tetapi ada juga klausa yang membenarkan kita membuat sampai 45 minggu. Iaitu yang di bawah ni 45 minggu dan tambahan 1 hingga 2 kredit, maksudnya daripada 50 ke maksimum 50 kredit untuk kes-kes berikut. Yang pertama, pengendalian peperiksaan, yang kedua pengendalian amali, dan yang ketiga pelaksanaan latihan industri. Right? Tapi ada klausa dia. Namun begitu, tempoh pelajaran sehingga 45 minggu bagi situasi pengendalian peperiksaan tidak boleh dirancang daripada peringkat awal. Contohnya pada awal kita dah memang rancang campur minggu peperiksaan, memang ikut perancangan awal dah akan capai 45 minggu, tak boleh. Ini dalam kes-kes khas sahaja. Tidak, contoh macam sekarang COVID, disebabkan masalah terdapat dielakkan, kita extend tapi dibenarkan 45 minggu. Begitu juga dengan jam kredit. Jadi jam kredit ni kalau kita ada latihan industri, kita boleh extend sampai 52 kredit. Ada juga yang berlaku daripada pengalaman saya menilai program MQA, apa dia buat? Dia buat 3 semester pendek, jadi 17 minggu patutnya semester pendek 9 minggu, tapi dia telah letakkan latihan industri di semester pendek. Semester pendek patutnya 9 minggu, tapi sebab dia punya LI itu bukan 9 minggu, LI dia mungkin 12 minggu, 16 minggu. Jadi kalau kita tengok flow macam cantik, semester panjang, lepas tu latihan industri. Tapi rupanya latihan industri dia tu sebenarnya melebihi 9 minggu daripada semester pendek yang dia declare dia buat latihan industri. Jadi ini pun no jugalah. Jadi kita kena take care. Right? Jadi itu maklumat umum. Jadi sekarang barulah kita masuk kepada area pertama, iaitu program development and delivery. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Azizah tadi, area 1, area 2 ni sangat penting. Kalau dekat MQA ni yang menyebabkan program kita tertolak disebabkan area 1, area 2. Area lain tu memang sangat jarang berlakulah. Yang menyebabkan program ditolak adalah sebab area 1 dan area 2. Dan saya pernah menilai program yang kita buat keputusan untuk tolak, buat perajuan tolak, rayuan lagi sekali tolak, pergi ke Menteri Pendidikan pun tolak rayuan je. Sebabnya area 1 ni tidak dipenuhi. Salah satu sebab yang ditolak, yang paling strong dia punya sebab ditolak, BOK tidak dipenuhi. Especially saya dah bina sains komputer, penilaian dia sangat strict berkaitan dengan body of knowledge, dan semua ahli mesyuarat jawatankuasa akreditasi MQA dan di kementerian semua dah maklum. Kalau BOK tu tak dipenuhi, maksudnya kita kata program ni tak cukup kuat dan dia tidak boleh ditawarkan. Right? I think the same thing goes for program standard yang lain juga. Jadi dalam area 1 ni ataupun bahagian 1, kita akan tengok ada 3 bahagian. Yang pertama adalah 1.1 Statement of Education, Objective and Academic Program and Learning Outcomes. Bahagian kedua dalam area 1 adalah Program Development. Kita nak tengok proses, content, structure and also learning and teaching methods. And then lastly, Program Delivery. Jadi ada 3 subsection dalam area 1. So kita akan tengok satu persatu. Kita start dengan 1.1, which is Statement of Educational Objective and Academic Program and Learning Outcomes. Saya mohon maaf sebab saya mix and match bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dalam saya punya slide, sebab kebanyakan yang slide saya ini saya ambil komen-komen yang saya masukkan bila saya menilai program dekat MQA lah. Jadi saya masuk dekat sini sebab dalam penilaian MQA saya gunakan bahasa Melayu. Right? So untuk area 1, 1.1, the first section, kita ada 3 subsection dalam area 1 ni. The first subsection kaitan dengan learning outcomes. Right? Jadi saya letakkan kat sini 1.1.1 ni adalah the respective subsection dalam area 1. Ni untuk soalan 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 and so on lah. Jadi kalau kita refer pada COPA, dia akan tengok di correspond to soalan yang ditanya dalam COPA 1.1.1. Seterusnya. So untuk subsection 1.1, yang pertama sekali, program mestilah konsisten dan menyokong visi, misi dan matlamat, dan konteks kita ni UiTM. Right? Jadi kebanyakan soalan dalam COPA ni sebenarnya kita
boleh common sense, kita boleh jawab dengan memikirkan soalan. Dari pengalaman kami dekat IQA, kita tengok sometimes dokumen yang disediakan tu dia tak menjawab soalan. Dia tak menjawab soalan. Contoh sini 1.1.1 kan. Kita kena tunjukkan bagaimana program ini konsisten dan menyokong visi, misi dan matlamat UiTM. Jadi kita kena jawab accordingly kan. Satu lagi yang kita biasa lihat dan juga kita dengar keluhan daripada panel penilai kami adalah penyedia dokumen ni kan, dia akan tulis refer to satu buku. Katakan sini program mesti konsisten, dia kata refer to, katakan peraturan akademik UiTM. Jadi expectationnya penyedia dokumen expect panel penilai ni kena buka sendiri buku peraturan akademik UiTM dan cari dekat mana yang ada tulis konsisten ni. Jadi perlu diperingatkan, kita panel, tadi Dr. Azizah mention, kita lantik 3 panel. Salah satunya panel luar. Kalau panel dalaman tu boleh tahan lagi pensyarah UiTM. So dia tahulah mungkin kat mana kat cari. Tapi kalau dekat panel luar tu, setiap bulan temper dia. Dia temper langsung habis mood dia nak menilai. Baik-baik boleh dapat A+, dapatlah C+ pula. Disebabkan dia sendiri kena buka evidence, kena cari pula dalam evidence. Kalau evidence tu satu page tak apa, ini buku apa, katakan UiTM punya policy sampai 120 pages, kena cari pula dalam 120 pages mana bukti yang dimasukkan. Penyedia dokumen yang tulis sila rujuk dokumen polisi UiTM contohnya. Pandai-pandai kau lah penilai nak cari dalam tu. Jadi this is a no-no. Kita kena tukar kita punya mindset. Sebab kita kena letak, bila kita sediakan dokumen, bila kita kena letak mindset sebagai panel penilai, memudahkan panel penilai dengan anggapan panel penilai ni bukan pada UiTM. Jadi kita kena letakkan dalam dokumen kita 1.1, bukan tulis refer to, kena tulis macam mana contohnya ni program ini adalah konsisten dan menyokong misi visi matlamat UiTM. Paling mudah yang I would say, kita letaklah kita punya contoh program learning outcome, program PO, PLO. How this PO, PLO ni map dengan visi, misi UiTM. Itu paling mudah. Kenalah mention, janganlah pula tulis refer pada rancangan strategi UiTM. Dah panel pula kena buka, kena tengok. This is a no-no. Kalau ini berlaku, I'm sure panel kita akan bagi markah yang rendah untuk kita. Kemudian yang kedua, 1.1.2 berkaitan dengan justifikasi dan rasional penawaran program harus diberikan. Ini pun expectation penilai, you all kena explain dah dulu kan. Jangan bagi contohnya macam tadi, refer to. Dia dah buat booklets berkaitan dengan justifikasi, ataupun dia kata refer to, sometimes ada yang lagi cerdik, dia ambil report by pihak ketiga dekat luar sana kan, dia suruh rujuk, padahal dalam laporan pihak ketiga, contoh katakan MDEC untuk computing, MDEC ada buat laporan, dalam tu ada banyak. You bukan macam tadi Dr. Azizah kata, bila kita buat akreditasi ini berkaitan dengan program, spesifik program. Kalau macam computing contohnya, kalau rangkaian networking, computer networking, kita just panel nak tengok yang berkaitan networking, tak payah yang lain tu. Kalau kita kata refer kepada laporan MDEC ataupun refer kepada ada World Bank punya World Bank, bukan World Bank, economic World Economic Forum, ada berkaitan dengan program juga, Kejaya contohnya, kita suruh panel refer pada situ. Tak boleh. Apa you perlu buat bila kita kata justifikasi, satu, kalau ada report macam tu, then you petik quote dekat dalam you punya jawapan tu, according to MDEC, nyatakan. Lepas tu bukti dia barulah that report. Bukannya you kata terus refer kepada that report, barulah panel nak kena cari pula dalam report tu. Mana yang you maksudkan ni? Kalau macam saya cakap tadi, kalau satu page tak apa, kalau 120 pages kena refer satu-satu. Marah nanti panel penilai. Jadi kena mention specifically dalam you punya dokumen, kita dah sediakan ruang tu, tulis
According to MDEC, untuk program katakan computer networking, bla bla bla, explain. And then bagi tu, and then baru refer kepada that document. And then another thing, market survey. Some of us, I think this is requirement of HEA ataupun UHEC juga, which is good. So you masukkan dekat dalam sinilah. Jangan pula nanti again you kata refer to market survey. You dah buat laporan, refer to market survey yang kami telah buat. You sertakan dokumen. That is not the correct way. The correct way you mention in writing dalam dokumen. Kita telah menjalankan market survey and according to our market survey untuk program ni bla 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 bla, letak maklumat, kemudian reference dia baru refer kepada that report. Bukan terus tulis refer to that report without you explaining in the document itself the justification and the rationale for offering the program. Okay. Kemudian yang ketiga, 1.1.3, penyataan PO haruslah bersesuaian. I think ni kita dekat UiTM tak ada masalah. Cuma kalau ada pun mungkin terlepas pandang, because PO ni 5 tahun setelah bergraduat, jadi kita tak gunakan istilah graduan. Untuk PLO kita gunakan graduan, untuk PO kita tak gunakan graduan. Biasanya kita letak professional yang bidang kerja yang pelajar akan ceburi setelah dia menamatkan program tersebut. Contohnya katakan network engineer untuk computer networking kan. Kita kata kalau PO, kita akan masukkan network engineer that bla 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 bla. Kita guna network engineer, kita tak gunakan graduan. Itu biasalah semua orang faham. Kemudian yang the next one is PLO. Right? So the PLO perlu menunjukkan tahap kelayakan seperti yang dinyatakan dalam Malaysian Qualification Network MQF framework MQF 2.0. So the verb yang kita gunakan tu, kata kerja kita gunakan tu perlulah bersesuaian dengan tahap. Kita kalau tahap degree, tahap 6, dan tengok tahap 6 tu digunakan kata kerja apa. Bukan sama dengan diploma punya tahap kata kerja. So kita boleh rujuk pada MQF 2.0. Kemudian 1.1.3, pemetaan PO kepada PLO harus diberikan, walaupun dalam itu mungkin tak diminta secara explicitly, you kena letakkan juga table pemetaan PO kepada PLO, dan kita kena pastikan juga PLO kita merangkumi 5 kluster hasil pembelajaran MQF 2.0. Anda berubah, dulu kita MQF 1.0, now we have moved on to MQF 2.0. Ni yang itu I think TNCA mula-mula dia masuk office, itu yang dia suruh gerakkan kepada tukar semua hasil pembelajaran must align with MQF 2.0. Sebab ini bukan kita nak, ini MQA. MQA dah hantar surat 2018. Tak silap saya, 2019, 2020. Masa kita dah terlewat. Patutnya dia dah hantar surat. Hari itu tak silap saya 2018 lah kalau tak silap. 2018. Kita kena comply dengan MQF 2.0. Tak boleh delay. Kalau delay nanti ada masalah lah, nanti pendaftaran kita dekat MQA. I think that's why TNCA bila masuk office, this is one of the thing yang mula-mula dia tekankan semua kena map kepada MQF 2.0. Berkaitan dengan MQF 2.0 ni pun tricky juga kan. I think dekat UiTM kita pakai 11 MQF 2.0. Tapi kalau you rujuk pada dokumen MQF 2.0, sebenarnya 5 kluster tu sama. 5 kluster, tapi subdomain dalam MQF 2.0 punya dokumen dia ada 8 subdomain. Yang saya bulatkan ni, ini dalam MQF 2.0 dia combinekan interpersonal skill and communication letak sebagai satu subdomain. Digital dan numeracy skill pun adalah satu dalam MQF 2.0 punya dokumen. Personal skill and entrepreneur skill pun dikombankan dalam MQF 2.0 tu. Jadi mungkin ada orang tanya, jadi nak guna yang mana? Jadi MQA pun setakat ni ada menggunakan beberapa version. Jadi yang pentingnya panel boleh tengok semua 5 cluster tu covered dan semua subdomain ni covered. Tak kira lah you combine ke ataupun you buat separately. Contoh interpersonal skill ni, you combine dengan communication skill, boleh. You pecahkan pun boleh. Begitu juga dengan digital skill and numeracy skill, dan juga personal skill and entrepreneurial skill. Yang penting semua ni covered
in your PLO. PLO tu kena map kepada semua subdomain dalam MQF 2.0. 5 cluster ni covered. Alright. Okey, berkaitan dengan MQF 2.0 ni, kita kat sini ada 11 juga. 11 juga. Kita tengok dia punya Bloom's tax. Ini pun ada sedikit mungkin kekeliruan penyedia dokumen. Contohnya dekat numeracy skill. Kalau kita tengok tadi, digital skill dengan numeracy skill. Kalau dalam MQF 2.0 dia combine. Tapi lately dekat MQA ni, kita memang understand dia pecah. Cubanya kita faham kalau digital skill tu dia jenis affective taksonomi dia. Kalau numeracy skill tu dia kognitif. Jadi ini nanti akan mempengaruhi kita punya constructive alignment. Bila kita buat penjajaran konstruktif tu, kita nak tallykan dia punya satu kursus tu, dia punya learning outcome dengan dia punya kaedah pengajaran dan juga kaedah penilaian. Dia kena align. Jadi kalau konektif tu ada jenis pengajaran yang bersesuaian, nanti kita akan share lepas ni, dan juga jenis penilaian yang bersesuaian, dia lain untuk efektif. Jadi bagus juga kita pecahkan digital dan juga numeracy skill. Yang lain yang kognitif adalah knowledge and understanding and cognitive skill. Kita faham rata-rata bila kognitif tu maksudnya kita bila dia punya penilaian akhir tu kita benarkan dia untuk buat penilaian bertulis, written test. Tak kiralah penilaian akhir ataupun peperiksaan akhir ataupun test. Ini yang kognitif. Yang kalau psikomotor ni ada satu je setakat ni, memang practical skill. Yang domain kedua tu psikomotor. Jadi kita akan test melalui practical test lah. Bukan written test. Betul dengan efektif, ada report and so on. Nanti kita akan tengok satu persatu later lah. Right? Kemudian untuk 1.1.4 ni, pemetaan PLO program kepada 5 kawasan hasil pembelajaran MQF perlu diberikan dan mestilah bersesuaian. Normally 1:1, tapi boleh 1:many. Macam mana 1:many? Contohnya, katakan kita ambil tadi yang MQF 2.0, kita ambil yang 11 punya version, 11 subdomain, tapi PLOU ada 8. Jadi bila ada 8, for sure, salah satu ataupun beberapa PLOU akan map kepada lebih daripada satu MQF 2.0 yang 11 tadi. Sebab UPPO 8, MQF tu ada 11 kan. Tapi kalau nak mudah, kita buat samalah. Kalau MQF 2.0 11, dia punya subdomain, kita punya PLO pun kita buat 11. Jadi nice one-to-one mapping. Jadi panel pun tak nampak pun kemas dan senang untuk panel faham. Begitu juga dengan pemetaan hasil pembelajaran khusus kepada PLO program perlu diberikan dan mestilah bersesuaian. Wajib 1:1. Untuk satu khusus, make sure each CNO map pada PLO berbeza. Ini pun kita ada dapat waktu kita menilai. Katakan satu kursus, katakan ITT 400, ada 3 CLO. CLO pertama map pada PLO 1, CLO 2 map pada PLO 1 juga. CLO yang ketiga map pada PLO yang ketiga. Jadi CLO pertama dan CLO kedua map to the same PLO. Jadi panel akan kata kenapa nak buat macam tu. Itu macam membazirkan resources. Kenapa kita kena ada 2 CLO untuk capai satu PLO yang sama? Kan? Better kita buat kalau 3 CLO map kepada 3 different PLO. 3 PLO yang berbeza juga. Kan? Kalau macam tu, CLO 1 tadi, CLO 1 map pada PLO 1, CLO 2 map pada PLO 1 juga. Baik you combinekan CLO 1, CLO 2 jadi satu penyataan CLO dan map pada PLO 1. Kan? Jadi ini antara common mistakes yang dibuat oleh penyedia dokumen. Jadi kalau boleh elakkan, elakkan. Right? Kemudian the next one, 1.1.5, dalam dokumen itu dia kata nyatakan laluan kerjaya. Jadi ini pun kena nyatakan. Again, antara penyedia dokumen yang buat, dia rujuk dokumen MDEC. Senarai kerjaya yang boleh diceburi oleh bakar gangguan dan sains komputer contohnya. Panel tak nak macam tu. You kena tulis dalam dokumen you tu, tulis antara prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh
pelajar lulusan program ini adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, tulis reference baru, bukti baru, document by MDEC. Right? You kena tulis kat situ. Senarai kerjaya. Bukanlah susah now kan, senang aja nak tulis benda ni. Cuma kadang-kadang ya, kita mungkin terlepas pandang. Jadi kalau you baca balik soalan tu, just imagine memang you ni calon nak jawab soalan peperiksaan, baca soalan dan jawab soalan accordingly. Sebab kita dapati ada yang macam penyedia dokumen dia tak tengok soalan. Contoh 1.1.5 ni dia tak tengok apa yang ditanya oleh COPA, dia bagi benda lain. Jadi panel pun pening kepala, ataupun dia tak bagi benda lain macam tadilah, refer to document. Again ada dokumen lain yang panel kena semak. You kena ingat panel ni pun stres juga zaman-zaman COVID ni kan, macam-macam. Tak boleh keluar rumah, tiba-tiba you so refer ni, refer tu, hangin dia satu badan. Sudah, habislah penilaian you. Okay, alright. So untuk penyataan learning outcome tadi, sebenarnya kalau kita tengok penyataan hasil pembelajaran dia start dengan weekly topic untuk satu-satu kursus. Satu kursus tu akan menyumbang kepada CLO untuk kursus tersebut, dan katakan ada 3 CLO kursus tersebut akan menyumbang kepada PLO, sebahagian daripada PLO, bukan semua. Sebab tu kalau di UiTM kita punya practice, I think UHAC ada advice kan, 3 lebih kurang, 3, maksimum pun 4 lah CLO. Jadi kalau 3 CLO, so basically dia akan menyumbang pada 3 PLO daripada 11 tadi, dan PLO ni akan menyumbang pada PO keseluruhan. Artinya ni semua orang maklum. Right? Kalau kita tengok map macam ni, kalau kita katakan untuk degree courses 120 jam kredit, mungkin ada 35 courses. Jadi courses 1 sampailah course yang ke-35, dia akan map kepada PLO mana. Jadi kita kena make sure semua PLO kita covered. Ni yang lama lah, ni 9. Kita tak ada yang contoh yang baru. Di 9 contohnya, kan, kalau 11 kita covered semua, walaupun ada satu saja kursus yang map kepada that particular PLO, you kena make sure that PLO is covered minimum by 1 courses. Artinya dekat UiTM kita punya waktu kita bentang dekat JKE Kun, dia akan tanya PLO mana yang dominant kan, untuk degree biasanya dia nak critical thinking yang dominant, yang dominant untuk diploma, practical tu yang dia nak dominant untuk JKE. Kita tak apalah, MQA pun tak setkan apa-apa lagi buat masa ini. Jadi as long as semua PLO kalau 11 tu covered, then it's okay, right? So mesti dicakupi, semua PLO mesti dicakupi. Walaupun satu PLO tu covered by only 1 course, still okay, tak ada masalah. Sebab setakat ni tak ada lagi guideline daripada MQA yang menyatakan kita kena berapa persen untuk setiap PLO, tak ada lagi. Sekejap, saya tengok message ada apa-apa. Oh, tak ada message. Okay, so kita teruskan. Dr. Marus, saya ada soalan. Ya. Dr. Aida daripada Pergigian. Ya. Terima kasih banyak Dr. untuk pencerahan ni. Saya tanya, kalau PLO tu kena wajib ikut sequence ataupun, sebab saya tengok ada juga saya pun sebagai panel saya tengok kadang-kadang mereka tukar-tukar dia punya sequence tu. Is it possible ataupun better to keep it like following the sequence yang cluster tu? Kalau saya sebagai panel, saya suka tengok yang ikut cluster tu. Itu lebih mudah. Ikut susunan kan? Ya, tapi kalau dia buat, kalau penyedia dokumen sediakan tak ikut susunan, betul juga. Cuma ini susah sikitlah bagi penilai. Jadi kita sebagai penyedia dokumen tu, bila kita macam thesis lah, bila kita buat tu, kita nak mudahkan orang yang akan baca thesis kita kan. Same goes here lah. Tapi kalau dia buat tak ikut susunan pun betul juga. Tak salah. Tak salah. Bendanya ada, cuma tak nampak organize je lah kan. Betul. Cuma panel tu ada sedikit hard time lah. Nak kena tengok tu. Yelah, sebab bila tengok PLO nombor 1, kita selalu assume okay, it's knowledge kan. Betul. Sebab kita, thank you doktor. Ni pun menarik juga. Saya punya advice kalau seboleh-boleh ikut urutan tu. Sebab macam panel ni, kita macam dah
ada dalam minda kita ni 11 tu ikut turutan. Jadi kalau 3 tu psikomotor, kita memang nampak 3 tu psikomotor. Jadi kalau you buat tak ikut susunan, kata psikomotor tu jadi nombor 4. Nombor 4 tu jadi nombor 3. Jadi takut-takut panel pun tersalah pandang. Kan? Sebab dalam mental dia tu memang dia dah embed dalam otak dia. PLO3 tu psikomotor. Jadi bila you letak ubah tu, takut nanti panel tersalah bagi penilaian. Sebab panel ni nanti dia kena tengok semua. Kalau ada kursus, macam contoh ni 44 kursus dia kena tengok, dan dia kena tengok mapping. Jadi bila you buat tak ikut susunan tu, susah sikit lah bagi dia. Jadi akan ada kemungkinan di pihak panel untuk buat penilaian salah. Nanti in the end dia akan balik kepada penyedia dokumen juga. Kan? Jadi nanti macam panjang cerita. Bila you tengok, kita buat betul. Lepas tu nanti pun hantar balik kepada panel untuk sedarkan panel. Tapi memang ada berlaku lah, panel ni manusia juga. Kan? Dia manusia buat kesalahan, memang sure lah. Kita manusia memang kita buat kesalahan. Tapi saya setuju dengan doktor tadi, kalau boleh ikut sequence yang ada. Jangan ubah-ubah. Ini untuk memudahkan semua pihak, trust me. Otherwise nanti proses you akan jadi panjang. Dia akan go back and forth antara penyedia dokumen kepada. Okay, thank you. Okay, next kita masuk pada 1.2, program development. Ya. Yeah. Sorry, merujuk kepada figure yang mapping PLO kepada kod khusus tu kan. Saya nak tanya, macam kan kalau saya makan kurikulum, especially untuk program diploma, sekarang kan dia perlu high NTVET kan? Which is 70% tu dia perlu functional skill. Betul tak kalau pemahaman saya? Dan kita nak tentukan 70% tu melalui mapping di sini lah kan? Berapa banyak skill-skills tu map kepada kod khusus dan perlu total 70%. Betul pemahaman kami macam tu? Betul, seingat saya dekat JKIQ, I think UHAC dah ada sediakan template. Untuk kita kira ni. Tapi kalau seingat saya lah kan, lebih kurang macam ni lah. Kita susun khusus dan kita susun PLO. Daripada situ kita kira percentage dia. Dia memang rigid ke doktor? That percentage tu kalau memang kita untuk TVET tu memang ikut dia ada guidelines. Ya betul. Dia bukan standard. Untuk TVET kita memang kena ikut betul-betul guidelines tu. Kalau dia kata 70% lah, you kena meet dia punya angka tu. Okay. Sebab okay, thank you for the question. Untuk panel penilai ni, itu dokumen rujukan dia. Kalau standard program, kalau ada guideline GGP, dia akan ikut strictly. Jadi kalau dia buat panel penilai ni, tegur you all penyedia dokumen, tak ada sandaran. Contoh yang di komen ni berdasarkan standard program, kata macam ni. Tapi dia bagi komen yang you kata, penyedia kata dalam standard program tak ada pun, kata macam ni, you boleh question. Okay. You boleh question panel penilai. Sebab sometimes takut panel penilai ni dia ambil macam best practice. Best practice ni kita tak boleh kira. Best practice ni amalan terbaik lah kan. Kalau buat okey, kalau tak buat pun tak menjadi kesalahan. Yang menjadi kesalahannya dalam program standard dah kata macam tu, and then dalam guidelines dia kata macam tu, tapi penyedia dokumen tak ikut. Itu satu kesalahan. Kita kena ikut. Okey, so saya move to the next slide. 1.2, program development, process, content, structure and learning teaching. Ni yang penting. Kalau 1.2.1 ni kita kena tunjukkan kita ni ada autonomi akademik. Macam mana kita nak tunjukkan kita ada autonomi akademik kan? Ini pun kena bagi penerangan. Dalam 1.2.1 kena jelaskan macam mana fakulti ataupun kampus cawangan ni dikatakan mempunyai autonomi akademik. Mungkin ada dalam mesyuarat, mungkin ada dalam perkeliling yang diedarkan oleh pihak pengurusan atasan UiTM yang memberi autonomi akademik kepada kampus cawangan ataupun kepada fakulti kan. Kena terangkan berdasarkan perkeliling surat UiTM telah memberi apa bla 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 bla.
kepada kampus cawangan untuk membuat program baharu contohnya kan. So kena nyatakan, kemudian dekat dalam bukti barulah letak dokumen tersebut. Ini janganlah letak autonomi akademik, sama juga refer to dokumen. Jadi panel yang nak kena cari dalam dokumen tu dekat mana ada penyataan yang mengatakan fakulti ini telah diberi autonomi akademik. So you kena first explain bukti, barulah you cakap dokumen tu. Kalau lagi baik dalam dokumen yang you sertakan sebagai bukti, page berapa untuk memudahkan panel untuk mencari. And then yang kedua, 1.2.2 proses, prosedur dan mekanisme yang bersesuaian untuk membangunkan kurikulum. Ini pun kena di-explainkan. I think dekat UiTM, kita tak ada masalah. I think even UHAC pun dah keluarkan guidelines. Yang masalahnya, again, dia letak kat situ. Refer kepada dokumen yang UHAC dah bangunkan tu. You just imagine kalau panel ni panel luar, dia nak kena buka pula yang UHAC dah bangunkan tu. Kita nak macam tu. You kena explain dulu what is the process, prosedur kan. Contohnya kalau dekat tadbir urus untuk pembangunan program baharu, kita start dengan mungkin pusat pengajian dahulu bermesyuarat, menentukan perlu membuat mencadangkan untuk membuat program baharu, kemudian dibentangkan di JKKF fakulti, kemudian dibentangkan di JAF ataupun JAN kalau peringkat negeri, kemudian masuk JKIKU and so on. Jadi nampaklah dia punya step by step tu, dia kena terangkan. Walaupun kita dah ada dokumen, UHAC dah keluarkan dokumen yang cantik, janganlah letak kat situ refer to dokumen, punyalah rajin masing-masing kan. Jadi kena terangkan nicely. Kalau ada diagram, masukkan diagram, flow diagram, masukkan flow diagram dalam dokumen tu, bukan dekat bahagian bukti. Dekat dalam dokumen tulis diagram, letak flow chart. Mula pergi JKF, daripada JKF pergi JAF, JAF pergi JKIKU pergi mana senat ke kementerian ke and so on. Right? Terangkan dulu. Lepas tu bukti baru letak dokumen. Lagi cantik, macam saya cakap tadi, tulis muka surat apa-apa dalam dokumen tu yang panel akan dapati maklumat yang dia dah terangkan ni ada dalam dokumen tu. Boleh letakkan. Kemudian pembangunan kurikulum melibatkan semua pihak pemegang taruh. Ini 1.2.3. Jadi ada 3, 1, 2, 3 ni semua 1.2.3. Jadi ini you kena tunjukkan pembangunan kurikulum memang melibatkan pemegang taruh. Yang biasa kita lupakan alumni kat sini. Alumni ni jarang dia ambil kira. Untuk panel penasihat, artinya memang requirement UHAC. Kita kena lantik penasihat akademik daripada luar, kita kena lantik penasihat industri. Ini requirement yang UHAC akan tapis lah sebelum dia masuk JKIKU, which is good. Cuma yang kurang ni alumni. Dalam MQA, COPA ni, dia kena libatkan alumni. Mungkin kebetulan panel industri itu ada alumni, jadi senanglah. Kan itu dalam satu, dia panel penasihat industri, at the same time dia alumni you. Jadi itu tak ada masalah. Kalau tak ada alumni, dan you kena cari pula alumni untuk libatkan alumni dalam pembangunan program ni. Dan juga kalau ada, kita nak tengok juga laporan pemeriksa luar dan perlu disertakan. Right? Jadi dalam area 1.2.3 kena tulis untuk program ini you telah lantik, nyatakan siapa penasihat luar, siapa penasihat akademi, siapa penasihat industri, dan mesyuarat bila telah diadakan apa hasil daripada mesyuarat tersebut, semua kena nyatakan dalam dokumen. Kemudian bukti barulah you tunjukkan minit mesyuarat. Yang ni biasanya rujuk minit mesyuarat bersama panel industri, panel penilaian kena buka pula minit mesyuarat. Padahal minit mesyuarat tu bukti je kan, dan penerangan dalam tu dia kena tulis, and then baru bukti baru tulis, boleh letak minit mesyuarat and so on. Tapi kena ada laporan untuk FA, especially kita nak tengoklah, panel-panel nak tengok mana laporan pemeriksa luar ni yang berkaitan, dia menilai you punya assessment. Nanti dalam area tu kita tengok balik assessment kan. Assessment kalau penasihat akademik dia nak nanti kalau nak buat semakan kurikulum, nak tengok report kalau ada daripada penasihat akademik. Itu dengan penasihat industri. Untuk computing ni alhamdulillah kita
dapat pengiktirafan dari MDEC, digital high tech kalau Dr. Nur Jaka ada boleh cakap kat sini kan. Jadi kita free je industri. Jadi dia ada meeting every month, dia panggil wakil-wakil industri dalam computing, kita boleh pergi bawa kita punya kurikulum, kita bentang, dia orang bagi komen. Jadi kita tak perlu nak lantik. Itu mudah untuk computing. Dan yang dilantik oleh MDEC ni bukan calon-calon orang lah daripada IBM, Microsoft. Yang kita kalau sendiri daripada fakulti memang susah kita nak dapatkan orang industri daripada big companies ni. Tapi bila kita dapat status daripada MDEC tu, they are accessible to us, this giant companies ni. Right? And then curriculum perlu memenuhi standard. Ini 1.2.4. Soalan untuk 1.2.4 ni kita nak pastikan, you all kena pastikan curriculum ni memenuhi standard program ataupun badan profesional dan juga industri. Jadi kalau program ni ada standard program, make sure dia memenuhi, curriculum ni memenuhi standard program, especially body of knowledge, BOK. Kalau macam computer science dia sangat rigid. BOK ni ada 4, jadi computer science, IT, IS ataupun software engineering. For each of these 4, dia bahagikan di sub-sub BOK. Dan ada jam, nanti saya tunjuk lepas ni, yang kena dipenuhi. Kita kena tunjukkan kursus ni memenuhi BOK mana, kursus ni memenuhi BOK mana, dan kita kena make sure curriculum tu cover all the BOK. Sekarang ni dekat MQA, ini merupakan salah satu, saya gunakan istilah dosa besar dekat MQA. BOK tak dipenuhi, habis, tutup. Tolak dia punya ni. Itu yang saya kata saya pernah ada experience dengan satu IPTS. Sekarang bukan IPTS, IPTA pun sama. Sekarang IPTA pun kita kena melalui MQA. Ada juga berlaku ditolak. Sebab BOK tidak dipenuhi. BOK ni is very big sin lah dekat MQA. Kalau tak penuh memang tak ada maaf bagimu. Merayulah sampai pihak menteri pun pendidikan dia kata no. Sebab BOK ni tak dipenuhi, very simple. Walaupun dalam BOK tu katakan ada 13 BOK untuk computer science, dia penuh ada 13, dia penuh 12. Satu je BOK tak penuh, pun fail, ditolak juga. Kena memenuhi semua BOK barulah diterima. Begitu juga dengan pecahan klasifikasi kursus, mesti mengikut standard program berkaitan. Dan nanti saya akan tunjukkan contoh. Right? Ini contoh BOK untuk computer science. Ini satu, untuk computing kita ada 4 BOK. Salah satunya computer science. Untuk computer science ni, these are the list of BOK, sub BOK. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 17 BOK. Dan setiap satu ni dalam standard kami, algorithm and complexity ni, dia pecahkan lagi pada subtopik. Dia pecah pada subtopik dan dia ada jam-jam. Di bawah ni dia kata required BOK. Berapa jam yang perlu di-cover oleh setiap BOK ni. Contoh kalau algorithm and complexity 28 jam. Jadi dia kena tengok kursus mana yang memenuhi BOK algorithm ni dan berapa jam dia cover. Cukup tak 28 jam? Lebih tak apa, kurang jangan. Macam ni kurang 14. So no. Right? Dia kena minimum 16. Dan jam ini adalah jam lecture. Tutorial tak dikira. Makmal tak dikira. Jam ini adalah jam lecture. So kalau kita ada 14 minggu pembelajaran, kuliah 2 jam seminggu, that means 14 kali 2, 28 untuk satu kursus. Right? Ataupun kalau memang kursus tersebut lecture saja, tak ada tutorial, tak ada makmal. So 14 dan dia 4 jam seminggu. 14 kali 4 dia dapat 56 jam. That's how you calculate jam ni. Dan dia akan bagi required BOK punya jam, minimum jam. Ini untuk computing. Untuk program lain mungkin berbeza. Ada program yang very generic, itu memang kena bersyukurlah, kena sujud syukur sebab dia tak strict computing. Computing ni very strict. Right? I tell you sangat strict dan dia akan go to sub kepada BOK ni. Katakan algoritma ni ada mungkin 6-7 lagi subtopik. Setiap subtopik tu ada berapa jam dia dah nyatakan. Jadi sekarang ni untuk panel penilai MQA yang computing memang dia akan go to that level. Detail sedetail-detailnya. Right? Ini untuk BOK. Kemudian untuk pecahan klasifikasi macam ni.
untuk I think computing macam ni. I think banyak program standard ikut yang macam ni lah. Kita ada MPU modules, core modules, specialization, final year project, industry training, free modules. Ini untuk degree. Jadi lain level, lain dia punya klasifikasi. Kita kena ikut kita punya program standard. Dia punya ni pun sama juga. Kalau berlebih tak apa, kurang jangan. Katakan you kata MPU core modules kat sini maksimum 45, tapi you all punya 46 kredit, 47 kredit, tak apa. Panel benarkan. Lebih sikit tak apa, kurang tak boleh. Kurang walaupun satu pun tak boleh. Dia berkira. Dia kena salah satu, sama ada dia kena berlebih tak apa, kurang jangan. Dia punya kredit untuk keseluruhan struktur kurikulum. Okay. Right. Jumlah jam kredit bergaduhan mesti ikut MKF 2.0. Assalamualaikum, Dr. Hisham. Minta maaf. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanyalah yang berhubung dengan structure tadi kan, jumlah kredit tu kan. Certain board, cuma as a penilai MQA lah kan. Ada program yang dia terlebih sikit lah, katakan dalam 125-26. So the best, orang kata the best thought ataupun the ideal number tu kita kena ikut 120, ataupun kalau tidak boleh lebih daripada, kalau ada lebih daripada 120 tu untuk degree lah, dia rule of thumb jangan lebih daripada, ada certain range tak, contohnya jangan lebih daripada 125. Ada any idea tu? Setakat ni tak ada. Kalau untuk MQA ni, kalau IPTS ni, benda ni sebenarnya cost untuk mereka. Kalau 120 jam ni, you offer lebih pada 120 jam, itu cost untuk mereka. Every jam tu dikira. Tapi untuk IPTA, sebelum ni macam kita leisure kan. Sebab kita tak tengok cost. Kita membangun program, kita tak tengok cost. Ikut sedap kita je kan. Kita tahu kena tambah, benda ni kena tambah. Tapi kalau untuk IPTS, benda ni memang sangat sensitif sebab ni melibatkan cost dia. Sebab cost, and then menarik ke tak menarik program tersebut. Just imagine kalau 130 jam, mungkin dia kena offer program tu sampai 4 tahun sebab ada limitation tadi kan. 1 tahun pengajian tidak boleh melebihi 50 kredit. Jadi kalau lebih sangat tu mungkin dia kena offer lebih daripada 3 tahun. Jadi kalau IPTN dia tengok in terms of cost dan juga attractiveness of the program. Lagi pendek lagi budak nak masuk. Contoh diploma 2 tahun minimum dia akan buat 2 tahun. So then calon-calon kat luar tu nampak program dia lebih atraktif kan. 2 tahun diiktiraf MQA, buat dengan UiTM 3 tahun. Dia kata peduli apa aku kan, IPTA ke IPTS, dua-dua iktiraf MQA, cuma kos je lah. Jadi mungkin dia, kalau dia ada duit, dia akan ambil yang 2 tahun ni sebab dia cepat bergraduat. Tapi untuk jawab Dr. Suraya tadi tu, setakat ni saya tak pernah dengar ada range daripada MQA, memang tak ada guideline pun daripada MQA berapa banyak jam kredit tu. Yang ni pun minimum 120 jam memang ada MQF, tapi dia tak ada range maksimum. Tapi daripada pengalaman saya lah kan, I think saya pernah nampak kalau degree dalam 127 ada pernah nampak, tapi tu very rare lah kan. Tapi saya setuju dengan Dr. Suraya, kalau 125 tu kita jadikan kita punya maksimum, jadi 120 ke 125. Tapi saya sukalah untuk cadangkan bila kita buat program baharu, kita tengok juga in terms of cost dan attractiveness program ni kepada calon pelajar. Bila kita letak terlalu banyak sangat dia punya jam kredit, jadi orang akan bandingkan UiTM 125, kalau buat dekat UTM 120, dua-dua IPTA, jadi dia akan pilih mana yang rendah lah. Itu nature lah kan kepada calon pelajar. Kita pula kata tak boleh, kita kena nak juga kan. Sometimes be okay sebenarnya dah covered. Ni subjek-subjek yang tak berkaitan ni pula yang nak kena tambah-tambah, itu masalah. Dr. Suraya, boleh Dr. Suraya? Terima kasih Dr. Clear, terima kasih banyak. Okey, sama. Dr. Kamarul, minta maaf. Yeah. Saja nak ikut pada soalan Dr. Suraya tu lah. Tak silap saya lah, pernah HA sebut masa program pergigian nak ditawarkan yang baru. Dia selalunya program biasa, bukan program yang badan profesional ni.
17 kredit per semester. So kalau 4 tahun, 8 semester tu kita kena darab 17 darab 4 lah, darab 8 lah kan untuk tahu maksimum dia. Tapi untuk dental kami 25 satu semester tu 25 kredit. Besar. Itulah dia kata program lain. Betul ke Dr. Kamarul macam tu? Yang kita cakap ni konteks kita COPA ni yang melalui MQA bukan melalui badan profesional. Okay. Tapi MQA dia macam jelas maksud saya kalau badan profesional tu dental lah put aside. Tapi yang ikut COPA ni tapi 17 credit hours per semester. Tak, maksimum 20. Maksimum 20. Tapi ideally minimum 17 ya. Kita ada HCA ada keluarkan 12 ya. HCA ada keluarkan garis panduan untuk ni. So kita kena ikut HCA kita lah. Tapi untuk MQA ni dia tak ada minimum. Saya tak pernah nampak minimum. Dia bagi maksimum. Kan? Maksimum dia bagi saja. maksimum. Saya nak faham apa beza. Sebab dental kami sampai 27 pun ada satu semester panjang. MQA saya tak pernah nampak minimum, yang saya nampak maksimum. Tapi untuk kita punya HCA, UHAC memang UiTM memang kita saya tahu ada dia tetapkan bilangan minimum jam kredit. Ni TDA lebih maklum berkaitan hal ini. Tapi untuk ni 20 jam kredit doktor maksimum. Terima kasih. Sama. Okey, kat mana tadi? Dr. KJ. Ya. Kita mungkin boleh habiskan area 1 sekarang. Nanti kita sambung lepas rehat kot. Belum habis lagi area 1 ni pun. Itulah. Tak apa. Maksudnya dulu. Kita habiskan area 1 lah sampai dulu ya. Okey. Alright, terima kasih Dr. Ni kalau saya cakap area 1 ni. Sampai pukul berapa kan ni? Ni dah 1:10 ni. Itulah. Maybe kita break lah. Area 1 ni heavy boleh sambung petang kot. Okey, nak sambung petang. Alright. So kita stop sini dulu Ya, kita stop sini dulu lah. So kita stop sini dulu. Kita sambung pukul berapa? Pukul berapa bersesuaian? 2:10 lah bagi masa makan dan solat semua. 2 suku lah, 2 suku. 2 suku, okey. Alright. So kita sambung insyaAllah pukul 2 suku semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, so kita sambung 1.2.4 ni yang paling banyak kalau penilai. Tadi saya dah beritahu bila you submit document, please make sure you submit kalau BOK tu dengan BOK kena submit bersama. Kalau macam computing tu pengalaman kami di IQA bila kita hantar tak ada BOK nanti MQA akan minta balik BOK. Jadi dia akan ambil masa lah untuk program yang you orang hantar tu untuk mendapat kelulusan daripada pihak MQA ataupun untuk didaftarkan dalam MQR oleh MQA. Right? So antara lain penilai kita nak tengok jumlah kredit bergraduat mesti ikut MKF 2.0 macam tadi Dr. Suraya ada tanya maksimumnya berapa kan. Saya kata tak ada, setakat ni saya tak dengar maksimum, ada minimum. Kalau degree tu 120, kalau diploma tu 40, kalau masters by coursework 40 jam kreditnya kan. Jadi kita on our side sebagai pembangun program kita kena ambil kira kos lah bila kita bangunkan sebuah program tu. Dan saya lupa juga beritahu bila kita develop program ni, at the same time from time to time MQA dia akan hantar dasar-dasar terkini ataupun perkeliling-perkeliling baharu berkenaan dasar-dasar terkini daripada MQA. Antaranya yang saya masih ingat, yang saya rasa lah UiTM belum pick up lagi adalah pelaksanaan pengecualian kredit sebanyak 50%, 50%. I know out there ada PTS yang telah melaksanakan pengecualian kredit sebanyak 50%. So that makes their program more attractive to students. You just imagine kalau 50%,
Kalau student tu dah ada diploma, dia masuk ke degree dia dapat 50% pengecualian kredit. Kalau program dia 3 tahun, student hanya habiskan masa 1.5 tahun dan dia dapat degree. UiTM saya belum dengar lagi kita melaksanakan pengecualian kredit 50%, tapi di pihak MQA dia dah bagi green light. Cumanya kita kena ingatlah, kita kena baca betul-betul perkeliling daripada MQA tu. Sekarang ni kita bagi berapa? 30%. Tak silap saya 30% untuk pengecualian kredit. So antara 30 ke 50% tu baki 20%. So dia ada syarat dia. Student kena dapat grade B kalau tak silap saya. Untuk entitled dia dapat pengecualian kredit. Kalau dia dapat C lulus saja dia tak boleh lah baki 20% tu. Tapi that is something yang kita kena pick up dan kita kena implement. Saya tahu kalau tingkat fakulti saya ni all this while kita ada masalah. Program saja student diploma kita ada boleh dapat pengecualian kredit yang lebih, tetapi disebabkan kekangan kita punya 30%, jadi kita tak bagi lebih lah pada pelajar kita. Jadi ada certain subjek tu, kursus tu yang dia kena duduk semula, walaupun kita tahu persamaan 80% saja, tapi still student frustrated lah kan. Dia kena go through again the same subject ataupun courses yang dia dah gone through waktu diploma di degree dia. Jadi ini chance yang kita kena ambil dan kita kena gunakan sepenuhnya to make our program more attractive to students. Kemudian dari segi pembahagian kursus hari ini tak ada masalah. Untuk UiTM memang tak ada masalah lah sebab kita IPTA memang kita very stable, memang dah terkehadapan bab-bab ni. Pembahagian kredit harus bersesuaian. Cuma kadang-kadang ada juga yang terlepas pandang, satu semester panjang melebihi 20 jam. Ini balik pada yang tadi saya dah share earlier. Kalau semester ada tahun pengajar akademik tahun ketiga tu ada dalam industri, MQA boleh lepaskan lebih 1 ataupun 2 jam. Tapi kalau tidak ada latihan industri pada tahun tersebut, maka kita kena buat semakan semula to ensure that in one semester, long semester tidak melebihi 20 jam. Kemudian penamaan khusus perlu bersesuaian. Ini pun nanti tak ada masalah untuk UiTM. Kita memang make sure nama khusus tu menggambarkan kandungan khusus tersebut. And then jumlah kredit yang diperuntukkan untuk setiap khusus perlu bersesuaian. Satu kredit bersamaan 40 notional learning hours ni. SLT student learning time tu memang kita maklum juga untuk peringkat UiTM. Dan SLT harus bersesuaian dengan jam kredit. Kalau 3 jam tu maksudnya kita ada 3 jam kredit, maksudnya dia punya SLT tu kena 40 kali 3 40 kali 3 maksud 120 jam SLT. And then ada jam temu face to face dan non face to face ataupun jam temu yang independent learning by student. Jadi untuk penilai, panel penilai, kami kena tengok semua ni. Jadi kalau yang pada sakitnya program sarjana muda lah kan. Ada 120 jam kredit, you just imagine kita kena semak dalam dekat 40 ke 45 kursus. Setiap satunya kena tengok satu-satu. Start pada sinopsis, penyataan CLO, mapping of the CLO to the PLO, match ke tak. And then yang paling penting dia punya constructive alignment. Dia punya penyataan CLO adakah align dengan dia punya teknik pengajaran dan juga kaedah penilaian. Itu kita tengok satu persatu setiap kursus. Jadi ini yang tadi jenjang kredit bergraduat. Ini boleh dapat dalam MQF 2.0 pun ada, right? Daripada PhD sampai I think kita lebih kepada level 8 PhD, 7 Masters, 6 degree dan juga 4 diploma. Okay. And then ni jam temu, jam pembelajaran diri independent learning tu. Jadi kita kena make sure kalau dalam kita punya AIMS tu kan ada maklumat SLT ni, katakan jam kuliah 2, jam tutorial 4. So for that particular topic, dia punya jam pembelajaran sendiri kena at least sama lah, dia 1 ke 2. Kalau tadi kuliah 2, tutorial 2 jam, kuliah 2 jam, tutorial 2 jam seminggu. Jadi untuk pembelajaran sendiri kena sama, setara at least, ataupun
sekali ganda kalau untuk kuliah. Kalau kuliah 2 jam dan jam pembelajaran sendiri boleh sampai maksimum 4 jam. So kita kena make sure lah. I think ini pun semua dah biasa lah. UHEC ada panduan sendiri ikut yang tu. Kemudian terdapat strategi pengajaran yang bersesuaian digunakan untuk mencapai PLO program dan perlu membuat penjaran konstruktif, constructive alignment antara CLO, kaedah pengajaran dan kaedah penilaian. Ini pun berkaitan dengan area 2 nanti, iaitu penilaian. Kita kena make sure dia align. Kalau dalam konteks UiTM ni, dalam AIMS tu kita ada kita punya cost assessment plan. Itu yang akan reflect the constructive alignment for that particular course. And then kita juga kalau dari 1.25 untuk 1.26 kita kena nyatakan aktiviti co-curricular bagi pelajar yang terlibat dengan program ini. Ini 1.26. Again, nyatakan, jangan suruh panel penilai refer kepada unit had ehwal pelajar kan, HCP, had ehwal pelajar untuk tengok senarai aktiviti co-curricular. Kan, kita kena tuliskan untuk for this particular program apakah aktiviti co-curriculum yang disediakan untuk pelajar program ini. Kemudian 1.3 bahagian terakhir untuk area 1 program delivery, fakulti perlu mengambil tanggungjawab bagi memastikan penyampaian hasil pembelajaran secara berkesan. Jadi ini kita kena terangkan dalam area 1.31. Salah satu caranya adalah dengan kita bagi pengukuran ke atas pencapaian CLO dan PLO, instrumen yang kita gunakan, yang mana berdasarkan instrumen pengukuran pencapaian CLO attainment, PLO attainment ni, kita dapat ukur sejauh mana pencapaian pelajar, dan daripada situ ukuran kita buat, kita boleh buat penambahbaikan untuk memastikan penyampaian hasil pembelajaran itu dapat dilakukan secara berkesan. Itu yang kita boleh masukkan dalam 1.3.1. Right? Walaupun dia tak minta specifically dalam dokumen tu, ini antaranya akan dilihat oleh panel penilai. Dia nak tengok macam mana kita pastikan penyampaian hasil pembelajaran tu berkesan. Kita boleh explain melalui instrumen yang ada, kita ukur pencapaian course learning outcome, and then seterusnya kepada program learning outcome. Berdasarkan pengukuran tu, kita buat meeting, kita discuss, and then kita buat penambahbaikan untuk semester yang berikutnya bagi memastikan hasil pembelajaran tu dilakukan secara berkesan. Kemudian 1.32, pelajar perlu dapat maklumat berkaitan dengan program dan semua kursus terlibat. So ni kita kena nyatakanlah dekat dalam kita punya dokumen, dan sebagai bukti kita bagi program handbook dan juga student handbook. Kat sini kita kena hati-hati. Sini dia kata maklumat berkaitan program. Maksudnya ni specifically for that particular program. Kalau kita sedang buat dokumen untuk katakan CS 245, kita panel nak tengok booklet CS 245, yang mana dalam 245 punya booklet tu ada senarai kursus-kursus yang ditawarkan, course learning outcome untuk setiap kursus, program learning outcome untuk for that particular program. Itu yang kena disediakan untuk pelajar, bukan student handbook. Dekat UiTM ni kita biasanya penyedia dokumen dia akan refer kepada peraturan akademik, buku apa lagi, perkataan HEP, itu general punya information. Tapi untuk 1.32 ni dia nak maklumat berkaitan this particular program. Kalau 245, right? So that buku ni yang kita nak bagi, booklet ni yang kita nak bagi pada pelajar program ini, so that pelajar program ini maklum apakah program learning outcome untuk program ini, apakah course learning outcome untuk setiap kursus-kursus yang dia akan pelajari, right? Jadi ini kita kena sediakan. Kalau tak ada, kita kena sediakanlah di peringkat fakulti ataupun peringkat cawangan. Kemudian 1.33 perlu ada koordinator berkelayakan dalam bidang. Ini pun satu hal juga, dekat UiTM kita tak ada masalah. Biasanya kalau program tersebut dibangunkan oleh satu-satu fakulti, maka koordinator daripada fakulti tersebut, dan biasanya dalam bidang yang berkaitan.
So ITU-ITM tak ada masalah lah berkaitan dengan koordinator yang berkelayakan ni. Kemudian perlu mempunyai bilangan staf akademik yang mencukupi untuk melaksanakan program. Jadi untuk 1.33 ni kita kena bagilah, nyatakan siapakah koordinator untuk program ni, nyatakan kelayakan dia. PhD dia dalam bidang apa, master's dia dalam bidang apa, degree dalam bidang apa. Dan juga staf akademik kita ada berapa yang akan terlibat secara langsung dalam program ini. Jadi kita kena nyatakan, jangan refer kan, dekat dalam dokumen tulis refer to dokumen tempat lain pula ataupun website fakulti. Kalau bukan dalam dokumen, biasanya penyedia dokumen dia letak website fakulti. Refer dia letak www.diaspek panel penilai itu untuk go dan tengok sendiri. Kan, jadi itu tak baguslah. Yang baiknya you all senaraikan. Kalau ni dalam 1.3.3 bagi nama koordinator, kelayakan akademik dia berapa, and then bagi berapakah bilangan staf akademik yang terlibat dalam program ini. Kalau boleh senaraikan nama, and then baru bukti, baru bagi website fakulti. Yang nanti kita panel penilai kalau dia nak verify kan, dia boleh go to that particular website. Okay. Ada sambungan lagi 1.3 program delivery. Fakulti perlu menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif. Ini ada berkaitan dengan area yang berkaitan dengan fasiliti. Area 5 kan, area 5. So kita kena nyatakan juga fakulti ada ataupun kampus yang ada menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif. Maybe you can list down berapakah bilik kuliah yang ada, makmal komputer ada yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar daripada program ini. Ini berkaitan program yang tertentu. Kalau program ni, contoh kalau agro memerlukan ladang, dekat sini tulislah berapa banyak ladang you ada, jenis-jenis ladang, makmal yang ada, nyatakan dekat sini. Tapi bear in mind, the same information akan ada dalam area 5 juga. Tapi dekat sini kita kena mention mungkin in general kemudahan fasiliti yang kita sediakan untuk pelajar so that the students can have a conducive environment dalam pembelajaran. Kemudian 1.3.5 fakulti perlu menggalakkan inovasi dalam PDP. Ini pun perlu diberikan penerangan. Contohnya katakanlah dekat fakulti ada makmal apa tu yang HEA sediakan, smart classroom kan, boleh juga kan, smart classroom, nyamankan smart classroom, lecturer dengan student boleh berinteraksi, boleh share information, boleh terangkanlah dekat sini kan. Dia punya keyword dia terangkan, tulis apakah inisiatif yang dilakukan oleh fakulti ataupun kampus untuk menggalakkan inovasi dalam PDP. Mungkin ada pertandingan inovasi untuk PDP di peringkat staff akademik and so on. You kena tulis, nyatakan dalam penerangan dalam dokumen. Kemudian 1.36 perlu ada saluran untuk menerima maklum balas dari pihak kepentingan bagi menambah baik penyampaian program. Ini pun saya rasa banyak yang salah faham. Dia akan kata ini pergi kepada unit yang infrastructure kan, komplain itu berkaitan dengan classroom rosak kan, komputer rosak, tapi ini berkaitan dengan penambahbaikan penyampaian program, specifically penyampaian program. Contohnya kalau stakeholder, alumni contohnya, mungkin setiap tahun ataupun setiap semester ada mesyuarat bersama alumni, wakil industri untuk menambah baik penyampaian program. So perlu dinyatakan dekat dalam dokumen dan sertakan dengan bukti-bukti lah kalau mesyuarat, dan bagi bukti je dalam bentuk minit mesyuarat dan sebagainya. Okey, habis area 1, now kita masuk pada area 2. Ada soalan sebelum saya mulakan area 2? Tak ada. Tak ada Terima kasih. Thank you. Kalau tak ada,
kita pergi pada area 2, assessment of student learning. Ada 3 juga sub-bahagian dalam area 2. Yang pertama, relationship between assessment and learning outcomes. Yang kedua, assessment methods. Dan yang ketiga, management of student assessment. So kita akan tengok satu persatu. We start with the first one, relationship between assessment and learning outcomes. 2.1.1 kita kena pastikan prinsip, kaedah dan amalan penilaian perlu bersesuaian dengan tahap kelayakan akademik dan bersesuaian dengan hasil pembelajaran. Sebenarnya yang assessment nanti, kalau saya pengalaman saya selaku penilai, kalau menilai dokumen tu, area 2 ni saya tengok last kali. Sebelum masuk area 2 ni, saya make sure saya dah go through dalam MQA tu kita ada table 4. Table 4 tu dia senaraikan semua maklumat kursus lah. Kalau 40 kursus, 40 kursus, maklumat AIMS. Ada CLO dia apa, course assignment plan dia apa, dia punya topik apa. So daripada situ kita dah tengok, baru saya akan nilai area 2 ni lah, sebab dia overall kan tentang kursus-kursus yang ada dalam program sesebuah program tu. Jadi daripada maklumat semua kursus-kursus course assessment plan tu, jadi penilai dia nak tengok memang ada kaedah dan amalan penilaian yang bersesuaian dengan tahap kelayakan akademik dan bersesuaian dengan hasil pembelajaran. Dan berkaitan 2.1.1 juga, penilaian ada konsisten dengan aras-aras serta standard program dari segi tahap kesukaran, penilaian berterusan sehinggalah ke FYP. Ini kalau bagi akreditasi penuh. Kalau akreditasi sementara, PA, kita tak dapatlah nak tengok contoh-contoh penilaian yang dibuat oleh fakulti ataupun pihak yang menyediakan kertas soalan tu. Tapi kalau untuk FA memang kita kena tengoklah. Penilai dia akan tengok semua, biasa tak semualah kan. Kita banyak 50 dalam waktu yang terhad. Cuma lately ni kalau MQA sekarang ni digunakan virtual visit, kita panggil Makava, virtual audit. Jadi kalau MQA dia sangat strict dalam Makava dia tu. Yang saya dah buat sekarang ni 2 Makava. Universiti tu dia kena sediakan, kena upload in soft copy semua kursus. Kalau 40 kursus, dan 40 kursus tu kena ada satu tu kena ada senarai pelajar dia, senarai assessment yang dibuat. Kalau ada 2 test, lepas tu ada contoh-contoh test yang pelajar dah ambil, final exam dia, assignment dia, rubrik dia untuk satu kursus. Jadi sebenarnya kalau ada 50 kursus, berapa banyak? Pernah saya nilai satu tu, saya kena tengok 1,600 file dalam Makava tu. Tapi dia bagi masa lah kan untuk kita tengok, bukan masa hari virtual audit tu kita dah tengok. Jadi ada dalam minggu tu kita boleh semak satu tu. Tapi kalau tak ada Makava tu, bukan audit virtual, kalau kita betul-betul pergi, biasanya seorang panel dia akan tengok dalam 3 ke 4 kursus. Dia tarik mana kursus yang dia nak dan dia tengok soalan penilaian sesuai ke tak dengan tahap. Memang ada panel yang very strict lah. Dia tengok tahap Bloom's taxonomy, soalan tu di-construct macam mana kan. And then nanti lepas ni kita tengok ada mesti menggunakan jadual spesifikasi ujian yang kita kena sertakan juga dalam kita punya dokumen untuk program kita. Kemudian 2.1.2 penjajaran antara penilaian dan hasil pembelajaran disimak secara berkala dan sistematik. Ini kena baca soalan betul-betul. Dekat sini dia tak tanya pasal penjajaran lagi. 2.12 dia kata ni pasal semakan, perlu disemak secara berkala dan sistematik. So the answer will be, apa yang penilai harapkan adalah bagaimana dan kekerapan semakan dan bagaimana fakulti menyemak penjajaran antara penilaian dan hasil pembelajaran. Yang saya pernah dapat jawapan, which is logic lah. Dia kata every time dia buat semakan kurikulum, maka dia akan buat semakan juga penjajaran antara penilaian dan juga hasil pembelajaran yang kita terima. Panel penilai kita terima, kita tahulah kan, benda ni dia tak buat sedar buat semakan kurikulum boleh buat. Tapi ada juga yang bagus, universiti, even IPTS yang dia semak setiap tahun.
setiap tahun dia buat semakan penjajaran antara penilaian dan hasil pembelajaran. Dia buat secara berkala dan dia buat secara sistematik. So dia dia explain dekat situ apa yang dia buat, proses apa yang dia buat untuk semakan, and then disertakan dengan bukti. Kalau mesyuarat bagi minit mesyuarat, kalau analisis bagi analisis and so on. Okay. Kemudian sambungan lagi, perlu ada persimbangan antara penilaian summatif dan formatif. Lihat pada standard mungkin kena lulus ke dulu sekali. Oh, ini berkaitan dengan computing. Untuk standard computing, dia nyatakan dalam standard tu pelajar perlu lulus summative and formative. Kita kena ingat dalam standard program computing ni yang dikatakan summative ni adalah final exam, formative tu adalah continuous assessment. Jadi dia mungkin berubah-ubah ikut standard, tapi untuk computing itu yang difahami oleh semua panel lah computing. Kita kata summative tu peperiksaan akhir, formative itu adalah continuous assessment. Jadi untuk computing perlu ada polisi di peringkat fakulti ataupun universiti yang mengatakan student kena lulus continuous assessment dan final examination. Dia tak boleh katakan student carry mark dia rendah. Katakan carry mark 50%, student dapat 20/50. Kan? Jadi itu fail. Jadi dia fail continuous assessment, tapi final dia buat baik. Final dia dapat 40 ataupun 30. Jadi 30 campur 20 dapat 50, keseluruhan lulus. Jadi kalau according to computing punya standard, student ni tak boleh lulus. Student ni hanya boleh lulus bila dia lulus continuous assessment dan dia lulus final examination. Dua-dua lulus, baru lulus. Ini untuk computing standard. Dan seingat saya, computing standard ada yang mengatakan demikian. Yang standard-standard lain tak ada. So jadi fakulti lain boleh tarik nafas lega lah. Right. Kemudian kaedah dan instrumen penilaian yang digunakan perlu bersesuaian. Ini yang kita kata constructive alignment. Untuk UiTM kita ada kita punya course assessment plan. So please follow accordingly. Nanti depan ni saya ada gambar rajah berkaitan constructive alignment. Kemudian pemantauan dan semakan ke atas kesahan, kebolehpercayaan, integriti, kesemasaan dan keadilan dalam penilaian pelajar. Validity, reliability, integrity, currency and fairness. Ini 2.2.2 perlu dibuat semakan. And then berkaitan dengan semakan dan pemantauan ini juga perlu ada moderasi, validasi, vetting, keterperiksaan. Ini pun perlu dinyatakan. Jangan duk kata macam tadi saya kata refer kepada kalau HEA ada buku berkaitan peperiksaan, so refer. Tak ada. Kita kena explain dulu, kemudian bukti baru letak. Dokumen api yang kita yang ada mengatakan ada benda ni, tapi you kena explain dalam 2.2.2 explain macam mana proses validasi, macam mana proses moderasi, macam mana proses vetting. Kalau ada flowchart, masukkan flowchart, nak memastikan validity, reliability, integrity, currency and fairness kena dinyatakan explicitly dalam 2.2.2. Jangan duk refer je, you kena explain how you do this at your faculty level atau at the campus cawangan punya level, right? And then kena nyatakan juga GSU. Bagilah contoh 1, 2, 3 kursus punya GSU yang you boleh sertakan sebagai bukti. Kemudian kena ada laporan pemeriksa luar berkaitan dengan penilaian pelajar. Ini saya rasa ada fakulti yang mungkin tak buat, tapi sebenarnya kena buat. Untuk program kita sometimes logiknya satu program ada pemeriksa luar untuk that particular program. Sebab pemeriksa luar ni dia akan tengok you punya assessment, student assessment. Jadi dia kena mesti daripada bidang yang berkaitan. Kalau komputer ni ada banyak bidang, ada networking, computer science, information system, information technology, multimedia, computing, kan ada macam-macam. Jadi untuk kita punya program, kita kena lantik biasanya pensyarah daripada institusi luar dalam bidang yang berkaitan. Dia kena datang ke fakulti dan dia kena semak you punya penilaian pelajar. Bermula daripada semualah penilaian. Kalau test, quiz, assignment,
peperiksaan akhir dia kena semak dan dia kena buat laporan. Jadi laporan ni yang kita nak tengok sebagai penilai, kita nak tengok laporan daripada pemeriksa luar. Ini nak memastikan kita standard penilaian kita tu adalah bersesuaian. Bukan kita shock sendiri, orang lain datang mengatakan kita punya penilaian ni bagus. Itu yang saya nak tengok daripada report pemeriksa luar. Tapi kalau pemeriksa luar punya report kata ada something wrong dan tak apa juga, dan macam mana fakulti ambil tindakan ke atas laporan yang dibawa oleh pemeriksa luar, itu perlu dilaporkan lah. Contohnya masuk dalam dia punya JAV, dibincangkan, and then kena ambil tindakan, pusat pengajian ambil tindakan, and then dibentangkan sekali lagi ke whatever, kena tunjukkan bukti macam mana kalau ada masalah, masalah tu dapat diselesaikan. And then kekerapan kaedah dan kriteria penilaian pelajar termasuk sistem grade dan prosedur perlu didokumentkan dan disampaikan kepada pelajar. Ini perlu teruslah. Kita kena nyatakan you kena masuk dalam area 2.2.3 ni grade. A markah berapa? Contoh 9 A 80 ke 100 kan. A minus 75 ke 79. Kena nyatakan dulu dalam 2.2.3. Lepas tu baru bagi bukti dalam buku peraturan akademik ke ada nyatakan tu. Jangan terus refer kepada buku peraturan akademik. Jadi panel nak kena cari. Kita kena ingat yang ni yang berkaitan dengan panel, tadi saya cakap panel luar kan. Area 1, area 2 ni dinilai oleh panel luar. Jadi dia tak faham kita punya sistem. Jadi kita kena nyatakan dalam 2.2.3 kena copy jadual grade tu letak kat situ. And then begitu juga dengan polisi rayuan kena nyatakan. Jangan semua tulis refer pada buku peraturan akademik. Kita tahulah dalam buku peraturan akademik tu ada polisi berkaitan rayuan kan. Tapi untuk for the sake of menyediakan dokumen ni, you can tulis dalam 2.2.3. Kena quote lah. Kan apa yang ada dalam buku peraturan akademik tu masukkan dalam 2.2.3, nyatakan. Kemudian bukti baru kata refer pada buku peraturan akademik. And then mekanisme jika berlaku perubahan penilaian pun perlu dinyatakan, and I'm sure dalam buku peraturan akademik ada mention pasal ni, letak sebagai rujukan ataupun bukti. Tapi dalam bahagian 2.2.4 ni perlu diterangkan dengan perkataan dan paragraf dengan jelas dan nyata, so that panel bila baca dia faham. And then kalau bukti tu baru dia refer pada bukti yang dinyatakan. Jangan terus tulis refer to buku peraturan akademik. Paling mudah dia akan fakulti, contohnya yang tak bagus, fakulti tulis fakulti mempunyai mekanisme berkaitan perubahan pada penilaian dan ianya ada dimaklumkan pada pelajar. Rujuk kepada buku peraturan akademik. Jadinya panel luar ni dia tak faham apa mekanisme. Kalau ada flowchart, kita nak tahu flowchart dia macam mana sebagai penilai lah. So perlu diterangkan dengan jelas dan nyata dalam this particular subsection. Kemudian dalam evidence barulah you letak buku peraturan akademik. Right? So ni assessment of student learning, ni yang constructive alignment. So constructive alignment ni sebenarnya kita tengok pada CAP kita dah tahulah. Tapi constructive alignment ni dia berkaitan dengan daripada learning outcome untuk satu kursus, and then dia mesti berkait dengan kaedah pengajaran, instruction, dan juga mesti berkaitan dengan assessment. Semua tu mesti align. Learning outcome, instruction ataupun kaedah pengajaran, dan juga penilaian ataupun assessment. Semua ni kena align. Macam mana nak align? Dia ada dia punya formula table. Ini kalau ikut yang lama kan. Kalau dia jenis knowledge, dia akan teaching and learning strategies digunakan lecture and tutorial. Assessment dia written test ataupun quiz. Jadi ini table yang digunakan oleh penilai. Ini kalau ikut yang MQF 1.0, kalau 2.0 yang this one. Jadi kebanyakan panel penilai MQA kita gunakan macam inilah table kan. Kalau kita tengok CLO 1 tu dipetakan kepada PLO 1 which is knowledge, dan dalam CAP dia punya teaching and learning strategies mesti lecture, tutorial, dan assessment strategies mesti written test, quiz. Tak boleh ada project pula tiba-tiba kat sini. Tak boleh ada presentation pula kat sini. Tak boleh ada practical test. Jadi some panel they are very rigid. Dia memang ikut betul-betul buku, ikut table ni.
Right? Kalau kata knowledge, mesti teaching learning, lecture, tutorial, assessment strategy, mesti written test, quiz. Tak boleh mix and match. Kalau CL2 tu map pada practical skill, then dia punya teaching learning strategies mesti practical demonstration. Tak boleh lecture, tak boleh tutorial. Jadi some penilai dia ikut strictly benda ni. Dan benda ni memang endorsed by kementerian lah. So that's why panel ikut ni. Dan dia punya assessment strategy kalau practical mesti practical test. Tak boleh written test. Tak boleh presentation, tak boleh project. Dan begitulah seterusnya. Right? Cuma kalau ikut sini, bila kita tengok MQF 2.0 tu, yang berkaitan dengan kognitif, yang tadi saya cakap awal tadi, kalau ingat pagi tadi, kognitif adalah kluster 1 knowledge, kemudian kluster 2 cognitive skill, ni yang critical thinking semua tu, and then numeracy skill. Numeracy skill ni, ini adalah kognitif. Jadi yang kognitif ni biasanya mesti ada written test. Kecuali untuk yang second ni, critical thinking, kita terima dekat written test ataupun presentation ataupun essay, and then dia punya teaching and learning strategies accordingly. Jadi ini table ni semua kena hadamkan dan kena ikut. Cuma saya resource person untuk CAP ni, dia tricky sikit. Saya buat untuk saya punya kursus tu. Jadi contohnya dalam kita punya CAP tu kita letak chapter 1 introduction. Introduction tu melibatkan CRO1 knowledge, and then pergi pada chapter 2. Chapter 2 katakan computer switching untuk networking kan. Jadi kita ada bagi lecture, dan kita juga ada bagi lab. Jadi ini yang dalam saya notice dalam CAP. Jadi dalam CAP kita tu, kita akan declare chapter 2, kita gunakan lecture dan juga lab. Tapi nanti bila keluar summary dia tu, dia tak cantik. Dia dah dia akan macam duplicate lah. Kita punya ni CRO1 tu ada written test, ada practical test. Nanti you akan tengok. Jadi that's why dia tricky sikit. Dari apa saya buat dalam CAP kita tu, AIMS tu, 1 sampai 13 semua lecture, kemudian ada topik ke-14 tu untuk practical. Itu baru katakan CLO 3 kan, practical. Itu baru map pada CLO 3, barulah practical demonstration, dia punya teaching learning strategies, dia punya assessment, practical test. Pun nanti kita nampak cantik dekat dia punya, kita punya CAP. Otherwise nanti dia akan bercampur aduk. Dan kalau kita bagi dokumen tu dekat panel, I don't think that panel akan setujulah. Dia akan suruh buat pembetulan. I think ni mungkin HEA boleh pick up dan boleh buat penambahbaikan. Ataupun I don't know, maybe HEA expect kita buat macam saya cakap tadi tu kan, topik 1 sampai 12 semua pada CLO1 knowledge, dan kalau practical jadikan topik yang ke-13 itu untuk practical. Dia tak boleh dalam satu topik yang sama. Itu adalah lecture, itu adalah ada dalam topik yang sama, ada practical juga, dicampurkan, nanti you punya mapping ni dah tak cantik, dah tak betul. Right? Contoh macam ni. Right? Ni sebab latihan sedikit kalau siapa yang pernah attend seminar kita buat sebelum ni, saya bagi latihan ni lah kan. Ni contoh assessment of student learning. Right, so kita ada CLO1, CLO2, CLO3, and then kita mapkan pada learning and teaching method. Ni tadi ikut yang table tadi saya cakap tu lah. Dia jenis apa? Kalau knowledge, lecture and tutorial, and then assessment method dia written test. Kan? Ni written test, quiz kita terima. So dekat sini ada yang tak berapa betul. Siapa yang nak cuba? Ala-ala dah kenyang perut makan tengah hari kan, masing-masing ngantuk, kita buat exercise sikit. Rasanya CLO 1 dan 2 tu boleh combine kot. Sebab dia taksonomi sama kan. CLO sama. Betul. Terima kasih. Kan? Ini yang saya cakap tadi. Kan? Kenapa kita nak mapkan pada PLO yang sama? Dua CLO ni pada PLO yang sama. Baik you combine aja, tak ke membazirkan resources kan? Itu satu. Satu lagi apa? CLO 3 tu, PLO 2 tapi dia map C4. Sepatutnya psikomotor, dia kognitif.
Betul. Dan satu lagi, kalau ikut MQF 2.0, psychomotor kalau ikut turutan lah kan, turutan dia PLO 3 lah sepatutnya kan. Kalau kita make one to one, kita punya, katakan kita ada 11 PLO, ada 11 MQF 2.0. Kalau one to one tu, kalau yang psychomotor tu saya katakan tadi, siapa tanya pagi tadi, doktor daripada pergigian tu kan, kalau boleh in order, sebab penilaian ni dia macam dah hafal skrip kan. MQF 2.0 tu, PLO1 tu knowledge, PLO2 tu kognitif, PLO3 tu psychomotor. Jadi kita dah ada mind map yang macam tu. Jadi ni clear lah kalau sepatutnya PLO3 adalah psychomotor, so ni kena tukarlah PLO3, and then ni pun tak betul. Sepatutnya kalau psychomotor dia kena P. Okay, congratulations. Lagi ada apa lagi kat sini? Bahagian bawah ni pula. Okey, untuk kes ni kebetulan ni PLO2 ni praktikal. So betul lah, bukan PLO3, cuma yang ni P4 tadi kita minta tukar kan. Sebab dia punya PLO ni practical skill. Okey, ikut yang ni lah, ikut yang contoh kita bagi ni. Dr. Kamaru. Ya. Boleh tahu itu COO3 tu PLO, macam mana tahu itu psychomotor, PLO2 itu psychomotor ni? Dia kalau you tengok HEA dia ada keluarkan, saya rasa masih di-share kot dalam website HEA, template taksonomi kalau afektif, kognitif dengan psychomotor kan. Jadi dia ada keyword dia. Dia ada template tau dalam bentuk Excel sheet. Kalau you dapat benda tu memang sangat mudah. So you boleh pilih, you nak pilih psychomotor ke, efektif ke, kognitif. You dah pilih, lepas tu dia senaraikan. Katakan you pilih psychomotor, you nak psychomotor level P1 ke, P2 ke, P3 ke, P4. Jadi kalau gunakan Excel sheet yang HEA bangunkan tu, Arwah Haji Nazri bangunkan tu, dia akan bagi kita keyword. Contoh sini build. Build ni psychomotor P2 ke, P3, P4, kita tengok pada that particular Excel sheet yang HEA ada tu. Kan? Kalau tak, then kita kena cari information, tapi hati UiTM tak ada masalah. You just use that Excel sheet, memang sangat memudahkan you punya kerja. Tanya orang HEA, dia ada. Bila yang pentingnya you tetapkan, you nak CLO ni jenis psychomotor ke, efektif ke, kognitif. And then from the Excel sheet, dia akan bagi recommendation. Kalau psychomotor, you nak level berapa? Level 4, these are the keywords yang you kena gunakan. Kalau katakan P4 tu mungkin ada build, develop contohnya kan, dan saya pun tak hafal lah benda tu kan. So kena tengok pada that Excel sheet, boleh minta pada HEA. Otherwise susah sikit lah. You boleh tengok dalam Google Sheet, there's something like this. Saya tunjukkan macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Nampak? Dia belum taxonomy indicator tu. Tak nampak dah tu. Tak nampak tak nampak. Sebab nampak someone ada share dekat chat tu I rasa. Tak, ini sebab saya print. Ini yang itulah Bloom's punya taksonomi tu. Jadi dia senaraikan. Kalau psychomotor ada dia punya list dia. Kalau efektif ada list dia. Kognitif ada list. Tadi yang ni HEA dah ringkaskan. Dia dah buat dalam bentuk Excel sheet yang sangat mudah. You pilih nak psychomotor, macam saya kata tadi lah, nak psychomotor ke, efektif ke, kognitif, and then level berapa. Then dia akan bagi recommendation. Yang pentingnya ni, kita punya keyword, kita punya verb yang digunakan. Dia akan reflect dia psychomotor ke, efektif ke, ataupun kognitif. Jadi memang ada penilaian yang sangat bagus berkaitan benda ni, dan dia sangat particular berkaitan benda ni. Jadi my advice, tanya HEA, gunakan Excel sheet tu, then you will be safe. You dah takkan salah insyaAllah. Semua boleh ikut. Semua diberikan dalam template tu. I think ada share by HEA. Cuma you kena cari dekat dalam website HEA tu yang mana dia share information. Okay, boleh? Okay, terima kasih. Ni ada satu kesalahan kat bawah ni. Saya pun dah
Tu learning and teaching method for CLO3. CLO3 ni kebetulan PLO2 ni praktikal. Saya kata kalau ikut kita punya MKF 2.0 tu dia ada PLO3 lah tepatnya kalau one to one, tapi tak kat sini dia PLO2 dia declare practical skill, maksudnya dia tak ikut sequence lah kan. Cognitive skill dia PLO3, kalau ikut MKF tu dia terbalik. Ini yang tadi awal tadi doktor daripada perkahwinan tanya boleh tak boleh? Boleh, jawapannya boleh, cuma nanti kita susah sikit lah kan. Jadi kat sini CLO3 dia jenis practical skill, tapi dia punya learning and teaching method digunakan lecture practical. Sepatutnya practical demonstration ni kalau kita ikut table yang sebelum ni, slide sebelum ni, tu saya cakap certain pandai-pandai diikut strictly pada table macam tu. Jadi dia expect practical demonstration. Bila kita kata practical, tak boleh ada lecture kat sini. Begitu juga dengan assessment method. Sebabnya practical, dia tak boleh ada assignment. Dia kena ada practical test dia tu. Practical test. Instead of assignment, dia kena practical test. Sebab assignment tu, dia anggap macam assignment bertulis. Jadi bila practical tu, dia tak bolehlah buat assignment bertulis. Dia kena buat hands-on practical test. Jadi ini antara ini baru satu khusus. Just imagine kalau penilai macam saya kalau degree ada 40 khusus, dia kena tengok satu persatu benda ni satu persatu. Lepas ni kena tengok content pula, kena tengok SLT, one by one dia kena tengok. Jadi kalau saya menilai MFA, sebab tu saya buat area 2 ni last kali kan, saya dah nilai area 1, 3, 4, 5, 6, 7, lepas tu baru saya tengok table 4 yang ada kita punya macam AIMS tu, semua maklumat khusus, tengok satu persatu, lepas tu barulah boleh tengok area 2 ni. Sebab untuk setiap khusus ni kita kena bagi komen, penilaian kena bagi komen. Untuk khusus ni, apa komennya? Kecuali kalau tak ada apa kesalahan dan kita tak masuk apa-apa komen lah. Masalahnya bila ada 40 khusus, semua ada masalah. Jadi penilai tu kena, kalau table tu, 40 rows lah kan. Lepas tu satu row untuk khusus tu, ada lain-lain. Sinopsis dia okey ke tak, penyataan SLO dia okey ke tak, pemetaan SLO pada PLO dia okey ke tak, penilaian dia, kaedah penilaian okey ke tak, dia punya content okey ke tak, dia punya rujukan, buku rujukan okey ke tak, okey untuk satu khusus. Jadi kalau 40 khusus, 40 kali penilaian kena buat. Sebab tu saya advise kalau you boleh buat dengan betul lagi bagus. Kalau tidak nanti memang hangin satu badan penilai. Dia kena tengok 40 khusus. Memang akan ambil masa sangat lama untuk dia tengok satu persatu. Hati pun sudah panas. Jadi komen pun lagilah ganas dia bagi dalam dia punya report nanti. Okay. Next last untuk area 2, management of student assessment. Ni senang lah. 2.3.1, jabatan ataupun fakulti perlu ada autonomi untuk mengurus penilaian pelajar. Ini tunjuklah whatever yang you buat yang menunjukkan you memang ada autonomi untuk mengurus penilaian pelajar. Salah satu contohnya mungkin jawatan kuasa pemeriksaan kan, and then ada mesyuarat JAF yang berbicara tentang keputusan pelajar. So diterangkan dekat dalam ni. Kemudian bukti baru tengok kalau meeting bagi minit mesyuarat lah. Jangan semua refer to peraturan akademik UiTM. Tak nak. You kena explainkan what it means, what does it means by autonomy untuk mengurus penilaian pelajar. Contohnya lantikan RP ataupun penyedia kertas soalan. Memang fakulti yang buat, bukannya HEA kan. Fakulti yang tentukan siapa yang buat kertas soalan, lantikan orang yang tu. Mungkin kalau RP kena endorse dekat mesyuarat pelantikan RP and so on. Semua kena explain dekat 2.3.1. Kemudian 2.3.2, polisi dan prosedur bagi memastikan keselamatan dokumen dan rekod penilaian. Ini kena nyatakan kalau ni macam kalau tu tengoklah dalam buku peraturan akademik UiTM ada. So you just sort of copy and paste, masukkan dekat dalam 2.3.2 penerangan berkaitan keselamatan dokumen dan rekod penilaian. Bukti baru suruh refer pada buku peraturan akademik UiTM.
Jangan straight away 2.3.2 terus tulis UiTM mempunyai prosedur bagi masukkan samaran dokumen dan rekod penilaian seperti yang dinyatakan dalam buku Pak Takrim, full stop. Jadi penilaian yang luar ni dia tak nampak. Jadi you kena terangkan apakah proses itu, apakah polisi itu, kemudian evidence baru bagi buku Pak Takrim Akademik UiTM. Untuk 2.3.3 pemakluman keputusan penilaian kepada pelajar sebelum semester baharu bermula, ini pun kena nyatakan, petiklah daripada buku Pakatan Akademik UiTM, nyatakan dalam buku Pakatan Akademik nyatakan bahawa keputusan peperiksaan akan diberikan berapa minggu sebelum semester bermula ataupun berapa minggu setelah peperiksaan berakhir, nyatakan kemudian bukti buku Pakatan Akademik. Begitu juga dengan proses rayuan menyemak semula keputusan oleh pelajar 2.3.4 dan juga perlu ada semakkan ke atas rumusan penilaian pelajar 2.3.5. Jadi dia punya key point dalam dokumen you kena nyatakan. Panel nak baca, jangan suruh panel refer pada dokumen lain untuk dapatkan penerangan for this particular section, right? Okay, I think dah habis section 2. Cuma ni dokumen rujukan dalam menilai dokumen. Ini adalah antara buku rujukan oleh panel penilai. Kita ada COPA, KOPIA tak berkaitan lah. And then Code of Practice, Standard, Program Standard, Guideline to Good Practice kalau berkaitan. And then kalau standard kita ada Executive Diploma, Foundation, Masters and Doctor Degree, Graduate Certificate and Graduate Diploma. Ini yang umum lah, Masters and Doctor Degree. Sometimes program katakan Masters, jadi dia kena memenuhi program standard punya keperluan Masters tu dan juga untuk Standard Masters and Doctor Degree. Jadi dia kena memenuhi dua-dua. Masters and Doctor Degree yang standard umum ni dan juga standard khusus untuk program tersebut. Macam computing dalam program standard untuk Masters dia ada nyatakan. Contohnya ratio antara pelajar pensyarah dengan student 1:10 contohnya. Dalam Masters and Doctor Degree ni saya tak ada dinyatakan, tapi dalam program standard computing ada dinyatakan. Jadi panel akan refer pada dua-dua. Program standard punya standard dan juga standard umum ni, Masters and Doctor Degree lah kalau berkaitan. And then program standard ada 25. So tengoklah masing-masing. Kita ada accounting and design, bio, business studies, building survey, computing, creative multimedia, dental surgery, early childhood education, engineering, finance, halal studies, hospitality, tourism, information science, Islamic study, language ni semua. Ada banyaklah standard. Dan juga guidelines to good practices, ada 14 kalau berkaitan lah kan. Contohnya assessment of student ada. I think UiTM kita tak ada masalah, kita memang ikut lah guideline ni. Banyaklah 14 tu. And then yang lain juga, don't forget compilation of policies. Ini pun sebagai penilai pun mungkin terlepas pandang sebab sometimes program standard ni kadang-kadang telah diterbitkan tahun 2018, tapi dari masa ke semasa MQA dia mungkin buat penambahbaikan, dan penambahbaikan ni akan datang dalam bentuk polisi lah. Dia keluarkan circular letter, dia kata ada penambahbaikan pada standard program, jadi benda tu kena dipatuhi. Jadi kita selaku penyedia dokumen ataupun kita di fakulti ataupun di kampus cawangan, kita kena peka benda ni. Perubahan-perubahan. Yang latest sekali dia dah compile daripada 2009 hingga 2020. Kalau ingat tadi yang saya bagi tadi contoh bilangan maksimum minggu dalam 1 tahun pengajian dan juga bilangan maksimum jam kredit dalam 1 tahun pengajian, itu dia dah keluarkan polisi lah, polisi madami. Banyak pages. Jadi kadang-kadang panel dia terlepas pandang, tapi jangan sebab panel terlepas pandang kita yak-ye pula kan. Jangan. Kita selaku penyedia dokumen, kita kena ambil perhatian walaupun panel tak tegur, tapi kita tahu benda tu salah, kita kena buat pembetulan. Sebab lepas ni nanti lepas akreditasi penuh dia akan ada audit pematuhan pula akan datang. Jadi biasanya orang lain. Jadi kalau panel sebelum tu tak nampak, panel yang kemudian ni mungkin akan nampak. Atau mungkin panel yang sama,
Waktu first time round dia tak nampak, akreditasi penuh dia tak nampak, tapi sewaktu akreditasi pematuhan dia nampak benda tu. Jadi dia boleh tegur. Jadi kita selaku penyedia dokumen, kita kena peka perkataan ni. Begitu juga dengan advisory notes, notification letters dan juga inilah garis panduan penamaan program Pendidikan Tinggi Malaysia. Okey, itu saja sebab saya nak kejar masa. Ada orang lain nak cakap. Okey, ada soalan? Okay. Ada. Tak ada soalan ya. Kalau tak ada soalan, kita ucap terima kasih kepada Dr. Kamarul